Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz. Ya, minta maaf lambat. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Haji. Jadi kalau tak ada apa-apa, insya-Allah kita terus. Kita berada sebenarnya yang hari itu kita buat pasal Ramadan ya. Ada buat pasal Ramadan, ada buat pasal puasa. Jadi kita tengok hari ni depan sikit tuan-tuan ya. Bukan bab Jumaat ya. Muka surat 111 ya. Kalau boleh buka muka surat 111. Kita masih dalam bab solat lagi ya. Ada banyak lagi benda dalam solat yang belum kita baca, belum kita pelajari. Kalau boleh ya. Tengok pada muka surat 111. Dia tak ada tajuk di situ, tapi kalau tuan-tuan tengok dia punya table of content dia, muka surat 111 tu ialah syarat-syarat solat. Ya, dekat table of content kita, kalau tuan-tuan boleh tengok kandungan dia ya, nombor 13 syarat-syarat solat ya, syurutus solah, muka surat 111. Kita mula dengan membaca hadis yang ke 220 insya-Allah ya. Kita baca 220. Okey, kalau dah bersedia sila buka. Siapa yang ada kitab ya. Yang tak ada kitab kena usahakanlah ya untuk cari ya. Rasanya dah sebahagian besar dah ada kitab ni ya. Jadi kitab Bulughul Maram ada banyak di pasaran ya. Cuma yang buku yang kita guna ni yang terbitan Darun Nu'man ya. Darun Nu'man ni di apa kita panggil ya, di Wisma Yakin ya, Kuala Lumpur ada jual. Tapi secara online saya tak pasti masih available ataupun tidak ya. Okey, muka surat ya 111, teks hadis dia, terjemahan dia pada 112. Kita tengok dulu teks hadis dia ya. Kita tengok yang Arabik dulu tuan-tuan. Auzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita terjemahkan ya. An Ali bin Talqin ya. Jadi Ali bin Talqin ni jarang kita dengar nama dia ya. Dia salah seorang sahabat Nabi yang menggunakan nama Ali juga ya. Selain daripada Ali bin Abi Talib, jadi ada Ali bin Talqin ya. Qala, beliau telah menyebut ya, dia mengatakan bahawasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dia kata Rasulullah pernah bersabda, iza fasa ahadukum fis salah ya. Iza apabila ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, iza ni dia termasuk kita panggil conditional particle ya. Dalam bahasa Arab ni dia ada 3 je, sama ada dia noun ataupun verb ataupun particle, 3 je ya. Kalau bukan noun nama, dia verb ya, kata kerja. Kalau tidak kata kerja, yang nombor 3 ialah particle. Particle tu semua benda lah ya, macam kita kata penyambung ya, macam kemudian, dan, atau ya, selepas itu ya, akhirnya, itu semua tu dipanggil sebagai partikel. Dia bukan noun dan dia bukan verb. Jadi iza ya, dia merujuk kepada partikel yang bersifat conditional ya. Apa makna conditional? Conditional tu maksudnya kalau benda tu berlaku ya. Sebab kita tak pasti berlaku atau tidak. Cuma iza ni kalau Allah guna dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi guna, maka ia menunjuk pada sesuatu yang pasti berlaku. Ya, pasti berlaku ya. Macam dalam Al-Quran kita ada iza jaa nasrullah. Iza jaa nasrullah, apabila datang pertolongan Allah. Maknanya pasti pertolongan Allah tu akan datang. Ya, ataupun dalam Quran juga Allah sebut iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, apabila digoncangkan bumi itu dengan goncangan yang sangat kuat. Maknanya kiamat. Kiamat tu pasti berlaku. Sebab tu Allah guna iza. Dalam hadis pun sama juga ya. Sebab benda ni mesti berlaku. Pasti berlaku kepada setiap orang. Ya. Iza fasa, apabila seseorang itu mengeluarkan angin ya. Bahasa kita kentut lah. Jadi kalau orang tu terkentut ya, ahadukum, seseorang kamu terkentut fi solah, dalam solat, falyan sarif, maka hendaklah dia berpaling. Maksudnya dia kena berhenti solat ya. Tapi dengan syarat ya, dia tahu bahawasanya memang betul-betul dia mengeluarkan angin. Macam mana caranya? Yang pertama rasa, yang kedua bunyi, yang ketiga ialah bau ya. Jadi para ulama telah menggariskan 3 cara bagaimana kita nak tahu bahawasanya seseorang itu mengeluarkan angin, mana kentut. Yang pertama dengan merasa
Ya, cuma merasa tu kadang-kadang mainan syaitan. Ya, syaitan saja je. Macam rasa macam terkentut tapi tak pasti. Jadi kalau apa ni, kalau rasa je itu ada ruang untuk kita bertanya lagi. Ya, nombor 2 ialah dia punya bunyi. Ya, kalau bunyi tu tak boleh nak tipu lah. Ya, bunyi. Sebab orang lain pun boleh dengar. Ya, orang duduk sebelah dekat kita. Nombor 3 ialah bau. Ya, bau tu itu akan lebih hebat lagi lah. Ya, pasal orang duduk sebelah kita akan beredar daripada situ. Ya, tak nak dia tutup hidung dia. Ya, tu nampak jelas bahawasanya memang buang angin. Jadi kalau seseorang itu, apabila seseorang itu buang angin di dalam solat, ya, fal yang sorry, maka hendaklah ia berhenti daripada solat. Maknanya dia kena batalkan solat tu pada waktu tu juga. Ya, tak boleh kita kata dia dah rakaat terakhir, dah duduk tahiyat akhir, terkentut. Dia kata sikit lagi ustaz, nak bagi salam dulu. Tak boleh, tuan-tuan. Ya, Tuan-tuan boleh dengar ustaz ke? Sebab ni Haji Fuad kata tak dengar. Dengar. Boleh dengar. Suara ustaz okey? Kurang kuat. Kurang kuat. Panggil technician kejap ya. Ustaz panggil technician kejap. Bagaimana? Saya kuat. Kejap. Saya dengar kuat. Satu lagi. Okey, sekarang boleh. Okey. That's better. Okey. Ya. Okey, jadi apabila seseorang itu solat ya dan dia terasa macam keluar angin ataupun dengar bunyi ataupun ada bau ya, falian sorif, maka hendaklah ia berhenti ya, berpaling dari solat maksudnya berhenti. Ya, falian sorif tu makna hendaklah dia berhenti. Ya, dia berpaling, dia berhenti, maksudnya tak boleh sambung walaupun ada baki sikit lagi. Ya. Falyatawadda, maka hendaklah ia berwuduk ya. Wal yu'idis solah, dan hendaklah ia mengulangi solat. Ya, sebab ada hadis dhaif ya, riwayat Aisyah yang kata siapa yang batal rakaat kedua ya, dia boleh sambung je rakaat kedua, tak perlu ulang rakaat pertama ya. Tapi hadis tu sangat dhaif ya, dan tak boleh diterimalah sebagai hujah ya. Sekejap tuan-tuan ya. Dan dia keluar hijau ni. Apa sebab ni? Dia punya tu ke? Dia punya apa? Degree, volume tu ke? Tak nyaman. Okey tuan-tuan ya. Boleh ya? Dengar suara sekarang okey ya? Boleh. Okey. Better daripada tadi ke atau macam mana? Tuan-tuan kena respon. Lebih elok. Baik. Ya. Kuat ustaz. Jelas. Sama aja. Sama je, tak ada beza ya. Ya. Kalau tak ada Sama. beza, Tapi tak better than before lah. Tapi jelas lah. Sama tapi jelas. Okey kan dia. Jelas. Thank you. Jelas. Dia keluar hijau tu sebab apa? Itu hidung tu. Tak ada. Sebab apa? Tadi tak dengar. Tak ada mungkin. Tadi tak dengar. Tadi tak dengar. Jamaah komplain tak over clear. Sekarang okey. Minggu lepas lagi kuat ustaz. Apa beza 1 dengan 2 tu? Itu kalau bawa pakai earphone. So tak perlulah. Tak boleh tahu. Awak tekan ya? Tak tadi sebab mula-mula tadi tak clear. Jangan kena kan. Okey, sekarang okey. Masih macam tadi ke atau macam mana? Lebih better. Okey. Tengok boleh. Boleh kan? Okey. Boleh lah ustaz. Boleh teruskan. Okey, hadis ni riwayat 5 imam ya, rawahul khamsah. Tuan-tuan tengok teks Arab tu, jangan tengok terjemahan dulu tuan-tuan ya. Sebab buku ada pada tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok terjemahan tu bila-bila masa ya. Jadi ustaz nak ajar tuan-tuan supaya tengok teks tu supaya kita dapat faham dengan lebih jelas ya. Okey, ustaz ulang balik. Hadis daripada Ali bin Talqin ya. Ini salah seorang sahabat walaupun dia taklah popular macam Ali bin Abi Talib ya. Tapi dia ada riwayat hadis. Dia kata Rasulullah SAW bersabda, apabila tu conditional particle. Tuan-tuan salinlah dalam nota tuan-tuan ya. Sebab tuan-tuan akan jumpa conditional particle ni berpuluh-puluh kali dalam hadis dan dalam Quran. Ya, jadi bila tuan-tuan dapat satu maklumat,
tuan-tuan jangan lupa bahawasanya nanti tuan akan jumpa lagi benda tu. Ya, macam baca hadis ni dah banyak kali jumpa iza tu. Baca Quran pun jumpa. Ya, Ustaz bagi 2 contoh tadi. Iza ja'a nasrullah. Ya, tu apabila datang pertolongan Allah. Iza ni walaupun dia conditional particle, tetapi kalau dia masuk dalam ayat, sama ada ayat Quran atau hadis, dia membawa makna sesuatu yang pasti berlaku. Ya, iza je tu pasti berlaku. Okey, ya. Jadi di sini iza fasa, apabila seseorang itu ya buang angin ataupun terkentut dalam seumur hidup kita pasti pernah tuan-tuan. Ya, walaupun sekali kita kata pernah dalam keadaan solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Ya. Jadi apabila seseorang kamu itu buang angin, ya, terkentut fi solah dalam solat, fal yang sorry, maka hendaklah ia berhenti. Ya, dia kena berhenti. Dia tak boleh teruskan walaupun ada sikit lagi. Dia dah fil alamina innaka hamidum majid, tahiyat akhir. Nak salam je tapi dia terkentut, batal solat dia. Ya, walaupun sikit lagi. Ya. Kemudian wal yu'id as-salah, dan hendaklah ia mengulangi solat daripada mula balik. Ya, walaupun dia batal pada rakaat keempat, tapi bila dia dah ambil wuduk, dia kena angkat takbir dan dia kena ulang balik rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat. Ya, ada hadis riwayat daripada Aisyah, tapi hadis tu status dia dhaif. Ya, hadis tu cerita bahawasanya kalau seseorang tu batal rakaat ketiga, rakaat pertama, kedua tak payah ulang. Ulang je rakaat ketiga dan keempat. Ya, hadis tu sangat dhaif dan tak boleh dipegang sebagai hukum. Ya, sebab nanti tuan-tuan akan dengar juga, ya, ada ustaz-ustaz mana-mana sebut dia kata boleh, ya, ada hadis Aisyah tapi hadis tu sangat dhaif, jadi kita tak pakai sebagai hukum. Okey, di hujung muka surat 111 tu kalau tuan-tuan tengok ada perkataan rawahul khamsah. Maknanya hadis ini diriwayat oleh 5 orang. Ya, jadi tuan-tuan ingat tak lagi, ya? Kalau 6 orang riwayat, kadang-kadang 7, ya, dia ada 7, ya, kadang-kadang 7, ya, 7 orang, kadang-kadang 6 orang riwayat, kadang 5, kadang 4, kadang 3. Tuan-tuan ingat lagi tak? Ya, apa maknanya tu? Kalau disebut 5 ulama hadis tu, ya, siapa 5 tu? Ya, siapa 5 tu? Siapa tuan-tuan? Ya, siapa ingat? Imam Shirin, Ahmad, ya, 5 tu siapa? Okey, sila. Dato' Osman. Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai dan Ibnu Majah. Okey, ya. Terima kasih. Ya, jadi 5 orang. Mana Bukhari dan Muslim tak masuk. Ya, Al-Bukhari dan Muslim tak masuk. Ya, kalau Al-Bukhari dan Muslim masuk, dia jadi 7 semua. 7. Ya, jadi dia 7 orang. 7 orang. Tuan-tuan kena ingat, ya. Tuan-tuan kena salin lah 7 ni. Sebenarnya dia ada pada muka surat yang keempat. Ya, tuan-tuan buka muka surat yang keempat buku ini. Ya, siapa yang pakai buku Bulughul Maram terbitan Darul Nu'man ni, tuan-tuan boleh tengok muka surat 4. Dia dah sebut dah 7 ahli hadis, ya. Bermula daripada Imam Ahmad, atas sekali Imam Ahmad bin Hanbal. Tuan-tuan yang tak ada buku, tuan-tuan boleh salin. Ahmad bin Hanbal tu yang pertama, Imam Ahmad. Ya, anak murid Imam Asy-Syafi'i. Nombor 2, ya, Imam siapa? Al-Bukhari. Tuan-tuan tulis je Al-Bukhari. Nombor 3, ya, Imam Muslim. Ya, nombor 4 siapa dia? Ya, Imam Abu Daud. Nombor 5 Imam At-Tirmizi. Nombor 5. Ya, nombor 6 An-Nasai, ada alif lam depan, An-Nasai. Nombor 7 Ibnu Majah. Ya, Ibnu Majah. Dia ada 5, dia ada 7 semua, ya. Sekali lagi Ustaz sebut, yang pertama Ahmad bin Hanbal. Yang kedua Al-Bukhari. Yang ketiga Muslim. Yang keempat Abu Daud. Yang kelima At-Tirmizi, yang keenam ya An-Nasai, yang ketujuh ialah Ibnu Majah. Jadi tuan-tuan dah ada 7 orang tu. Kalau dalam teks hadis ni disebut diriwayatkan oleh 7 orang, maknanya 7 tu riwayatkan. Maksudnya kalau kita tengok dalam 7 ya ulama ni, masing-masing dalam kitab dia ada sebut. Imam Ahmad sebut hadis yang sama, Al-Bukhari sebut, Imam Muslim, ya, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, ya. Semua ni sebut. Jadi kalau 7 orang sebut. Tapi kalau disebut 6 saja, maknanya Imam Ahmad tak masuk. Kalau 6 saja, Imam Ahmad tak masuk. Ya. Kalau dia sebut 5, Imam Ahmad masuk. Bukhari, Muslim tak masuk. Ya, yang ini ada tricky sikit tuan-tuan, ya. Kalau 7 semua 7. Kalau 6 Imam Ahmad tak masuk. Kalau 5 Imam Ahmad masuk. Al-Bukhari dan Muslim tak masuk. Ya, tu 5. Kalau 4 maknanya yang 4 terakhir tu. Abu Daud,
At-Tirmizi, ya, apa ni, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Itu 4. Kalau 3, salah seorang dibuang. Sama ada An-Nasa'i kena buang ataupun Ibnu Majah. Ya, macam itulah cerita dia, tuan-tuan. Kalau disebut muttafaqun alaihi, yang bawah sekali tu. Ya, muttafaqun alaihi. Nombor 9, nombor apa? Nombor yang ke berapa tu? Ya, nombor yang ke 38. Muttafaqun alaihi maknanya dipersetujui oleh Al-Bukhari Muslim. Itu hadis yang paling tinggi kedudukan dia. Ya, kalau Al-Bukhari dan Muslim sebut, itu paling tinggi sekali. Kalau 7 sebut, itu lagi paling tinggi, tuan-tuan. Ya. Ada soalan, tuan-tuan, tentang 5 tadi? Ustaz harap tuan-tuan faham, ya. 5 tu maknanya dah masuk. 5 tu tak masuk siapa tu? Dalam muka surat 111 ni, Datuk Osman, 5 tu tak masuk siapa? Tak masuk apa ni, Bukhari dan Muslim. Ya, ya, dua-dua tu tak termasuk. Jadi 5 saja. Imam Ahmad masuk, ya. Okey, selesai. Kita tengok terjemahan, tuan-tuan. Baru tuan-tuan tengok terjemahan, ya. Hadis daripada Ali bin Talqin, ya. Talqin, ya. Apa makna Talqin ni? Ya, Talqin ni makna wajah berseri, wajah manis. Ya, jadi orang yang pergi berjumpa dengan kawan dia dengan wajah yang manis, maka Allah bagi dia pahala sedekah, tuan-tuan. Ya, maknanya jumpa dengan orang dengan wajah yang manis. Ya, bila wajah manis, wajah ceria, dapat pahala sedekah. Ya, free-free je dapat, tuan-tuan. Apa kata Ali bin Talqin? Dia kata Nabi SAW telah bersabda, apabila tu duduk kat Iza tadi. Iza, ya, ahadukum, apabila seorang kamu, ya, fasa fi salat, kalau dia buang angin dalam solat, hendaklah dia berpaling, makna berhenti. Ya, lalu dia berwuduk dan dia ulang solatnya daripada permulaan. Ya, perawinya 5 ahli hadis, kecuali Al-Bukhari Muslim tak ada. Darjatnya sahih sebagaimana disebut oleh Ibnu Hibban. Ya, kemudian apa lagi? Maksudnya apabila seseorang kentut padahal dia sedang solat, hendaklah dia berhenti. Ya, tak ada perkataan di situ, tambah. Hendaklah dia berhenti, ya, kemudian berwuduk dan mengulangi solat. Ya, perkataan berhenti tak ada, tambahlah. Ya, jadi bila dia solat, keluar angin. Keluar angin tadi dengan 3 cara. Ya, keluar angin dengan 3 cara. Yang pertama apa? Yang pertama dengan dia mengetahuinya, dengan merasa. Cuma rasa ni dia kadang-kadang mainan syaitan. Ya, rasa tu, ya, macam kita rasa macam-macam, tapi tak. Kali kita tengok yang kedua pula, ya, ada bunyi. Kalau ada bunyi senang. Ya, tapi kadang-kadang bunyi tak kuat. Tapi yang nombor 3 berbau. Ya, bau tu yang paling jelas sekali. Jadi kalau 3-3, rasa pun ada, ya, kemudian bunyi pun ada, kemudian bau pun ada, ya. It's a combination of 3 things kita kata, ya. Tu lagi confirm lah, tuan-tuan. Boleh, ya? Okey, selesai. Jadi dia kena ulang. Boleh tak ulang pada tempat yang dia batal saja, rakaat dia batal? Tak boleh. Dia kena ulang daripada awal. Okey? Jadi kentut, ya, merupakan sesuatu yang membatalkan solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Okey, kalau dia solat solat jenazah, ya. Solat jenazah ni tak ada rukuk, tak ada sujud, ya. Dia terkentut pada takbir yang ketiga, macam mana? Batal ke ataupun solat jenazah ni ada kemaafan? Macam mana? Ya. Tuan-tuan, batal ke tak? Ini solat jenazah, Ya, Haji Mat Syah, batal ke tak, Haji? Ya, saya batal juga, Ustaz, kerana kentut tu. Ya, Saya batal lah, ya. Solat ni tak pedulilah solat jenazah ke solat apa, batal, tuan-tuan. Solat tahiyatul masjid ke, solat jenazah ke, solat apa, semua adalah solat. Maka ia termasuk dalam kategori ini secara umum, ya. Okey, selesai. Kalau tak ada soalan, kita pergi 221. Ya. Hadis daripada Aisyah. Ya, Aisyah adalah isteri Nabi yang ketiga. Ya. Jadi isteri Nabi yang ketiga selepas daripada Khadijah isteri pertama, ya. Nombor 2 ialah Saudah binti Zam'ah, yang ketiga baru Aisyah. Ya, ramai orang kata Aisyah isteri kedua, bukan. Aisyah isteri ketiga. Ya. Anna Nabi SAW, bahawasanya Nabi, ya, selawat dan salam ke atas baginda, qala, Nabi bersabda. Tuan-tuan jangan tengok terjemahan. Dia trik dia belajar ni, tuan-tuan. Kita tengok teks Arab. Terjemahan tu tak apa, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok kemudian. Ya, tuan-tuan ikut dulu dalam teks Arab dia. In bracket tu, ya,
Nabi kata apa? La yaqbalullahu solata haid. La tidak yaqbalullah. Allah tidak terima solat haid. Ya, haid ni maknanya orang perempuan yang berhaid. Ya, orang perempuan yang datang haid. Jadi Allah tidak akan terima solat perempuan yang datang haid illa melainkan bi khimarin. Ya, melainkan dengan khimar. Kita biasa dengan khimar ni, ya, tapi bukan kha dengan ha. Tak ada titik atas. Kalau himar tu maknanya keldai. Tapi kalau kha, ya, ada titik di atas, khimar itu maknanya tudung. Ya, tudung ataupun kalau orang Melayu dia pakai dia punya itulah. Ya, dia punya telekung tu. Ya. Jadi biasanya yang menutup kepala dan leher, dan dada itu kita panggil khimar. Ya, tutup kepala, tutup leher dan tutup dada. Ya, itu kita biasa panggil khimar. Ya, secara umum itulah khimar dia. Okey, ya. Jadi hadis ini kalau kita baca secara literal, maknanya orang yang datang haid boleh solat. Orang yang datang haid boleh solat. Jangan tengok terjemahan tuan-tuan. Ya, tengok teks dia. Sebab disebut solatul haid, ya. Solat orang perempuan yang datang haid. Makna kalau dia datang haid, setahu kita, kalau perempuan datang haid tak boleh solat. Tapi hadis ini bagi tahu orang perempuan yang datang haid boleh solat. Dengan syarat dia mesti memakai tudung ataupun telekung. Ya, betul tak macam tu? Ya, jawapannya tak, tuan-tuan. Ya, kerana yang dimaksudkan sebagai haid ini adalah perempuan yang sudah datang haid. Ya, bukan makna perempuan yang sedang haid. Jadi dua makna haid ni. Ya, Ustaz terangkan balik supaya tuan-tuan faham. Ya. Haid ni ada dua makna. Yang pertama, orang perempuan yang sudah datang haid. Maknanya dia sudah akil baligh. Yang kedua, haid maknanya perempuan yang sedang haid. Ya, macam Aisyah kan. Ya, ketika Nabi nak solat dalam bilik Aisyah tu, rumah Aisyah, ya, maka Nabi minta Aisyah tolong ambilkan macam sejadah lah dalam masjid. Ya, Masjid Nabawi itu sebelah rumah Aisyah. Ya, dia next to each other. Ya, rumah Aisyah sebelah rumah Aisyah, sebelah kanan. Ya, ada apa? Ada apa tadi? Ya, ada masjid. Ya, jadi oleh kerana itu Nabi kata, ya, Aisyah tolong ambil sejadah daripada masjid tu. Maka Aisyah kata, ana haid, aku sedang haid. Ya, macam mana aku nak masuk masjid nak ambil sejadah tu, ya. Maka Nabi kata, ya, haid itu bukan pada tangan. Ya, Aisyah macam tak faham, ya. Sebab haid tu bukan pada tangan, takkan tangan berlumur darah kan, ya. Jadi Aisyah pun dia buka je tirai, dia capai sejadah dan dia bagi pada Nabi. Ya, sebab sejadah tu betul-betul sebelah pada bilik Aisyah tu. Ya, jadi dia ambil sejadah tu dan dia, maknanya tangan dia je masuk, bukan dia masuk. Ya. Even kalau orang yang sedang haid, perempuan yang sedang haid ataupun lelaki yang berjunub, boleh tak dia masuk masjid? Boleh, ya. Kalau tujuan dia untuk melintas saja. Kalau macam di Mekah, kita tahulah, hotel kita duduk Zam-Zam Tower, duduk Sofwa Tower. Nak pergi dia ada side. Ya, depan belakang masjid sebelah sana. Ya, kalau kita nak tawaf panjang jauh, ya, kita nak cepat, ada hal yang perlu kita selesaikan. Boleh tak kita cross saja masjid, melalui masjid? Jawapan dia boleh. Ya, cuma tak boleh berhenti lama lah. Ya, berhenti itu kalau orang sesak tak apalah, tapi kalau tak ada halangan kita kena terus saja. Ya, tak boleh buat apa-apa dalam masjid tu. Hanya untuk melintas tu dibenarkan. Itu ayat Quran. Ya, Suratul Nisa, ya, ayat 43 dia. Ya, melainkan orang yang melintas, ya, abirus sabil, orang yang melintas boleh kalau ada keperluan. Ya, tapi kalau dia tak nak masuk, dia takut, ya, kalau orang tu haid, ya, takut darah haid menitis ke ataupun mengotorkan masjid, dia boleh lalu di luar lah, tapi jauh lah. Ya, sebab itu diberi keringanan untuk dia cross saja masjid tu. Ya, jawapannya boleh. Tetapi tidak berhenti, ya, untuk minum, nampak air Zam-Zam, minum Zam-Zam dulu, nengok Kaabah dulu, ya, bercakap, berbual dengan kawan, tak boleh. Ya, sekadar untuk melintas saja boleh. Jadi haid tu, ya, merujuk kepada dua. Satu, orang yang sedang, perempuan yang sedang haid. Yang kedua ialah perempuan yang sudah akil baligh. Sebab tu di sini terjemahan dia apa? Aisyah mengatakan, tengok teks Rumi dia, ya, teks bahasa Melayu. Allah tidak menerima solat wanita yang baligh. Dia tak sebut haid pun, ya. Kerana apa? Understood. Ya, makna haid di sini ialah orang yang telah sampai haid, ya. Dah keluar haid. Maknanya
perempuan yang sudah akil dan baligh. Ya, bukan makna orang yang sedang. Jadi orang yang sedang haid, ya, perempuan yang haid dia tak boleh solat. Ya, itu ada keringanan pada dia. Ya, kalau bulan Ramadan dia tak boleh puasa. Ya, tapi dia kena qada. Ya, tapi solat tak perlu qada. Kerana Aisyah kata, nahnu nu'mar bi qada'is solah wala bi qada'is saum. Kami diperintah oleh Nabi untuk mengqada puasa tapi tidak mengqada salat. Ya, solat tak perlu qada. Keringanan orang perempuan. Ya, mungkin sebulan 7 hari free. Ya, tak perlu solat. Ya, tetapi macam tadilah, ya, kalau puasa kena qada. Sama ada di bulan Syawal, ya, ataupun selepas pada bulan Syawal. Pernah tak Aisyah qada puasa Ramadan di luar Syawal, ya? Ya, dia qada pada bulan Syaban yang akan datang, ya, sebab dia sibuk dengan menemani Nabi, ya, untuk berjihad, untuk perang pun dia pergi. Ya, musafir Nabi untuk dakwah pun dia ikut juga. Jadi maknanya kadang-kadang, ya, tak sempat dia nak qada awal. Kadang-kadang dia pernah qada pada bulan Syaban yang tahun depan punya, ya, nak masuk Ramadan tahun satu lagi baru dia qada. Ya, dia bagi tahu, dia kata dia pernah. Maknanya qada Ramadan boleh ditangguhkan. Bagi orang perempuan yang nak puasa sunat Syawal dulu boleh, tak ada masalah. Ya, tapi kalau kita ambil pandangan yang lebih mudah, orang perempuan yang qada Ramadan pada bulan Syawal, ya, automatik dia dapat juga puasa sunat Syawal. Itu perempuan saja. Lelaki tak boleh. Ya, sebab perempuan ni ada haid, ya, ada menyusu anak, ya, ada mengandung dan sebagainya. Itu keringanan pada orang perempuan. Kemudian apa lagi, ya? Illa bi khimar, melainkan dengan memakai khimar. Khimar makna tudung, ya, ataupun kita kata apa sajalah, ya, kerudung ke tudung ke orang panggil, tetapi yang menutup kepala, yang menutup leher dan juga dada, itu dipanggil kerudung, ya, ataupun tudung. Kalau kita panggil telekung sampai ke bawah lah, ya, itu lagi panjang lah. Diriwayatkan oleh siapa, tuan-tuan? Ya, rawahul khamsah, juga diriwayatkan oleh 5 ulama hadis, macam tadi Datuk Osman dah sebut, ya, 5 orang. 5 orang tu tak masuk siapa, tuan-tuan? Ya, siapa tak masuk siapa? Ya. Ahmad. 2 orang lagi yang tak masuk siapa? Tuan-tuan. Datuk Osman dia dah boleh jawab dah, ya, yang lain-lain lah, ya. 2 orang lagi siapa? Muslim. Al-Bukhari dan Muslim tak masuk. Tuan-tuan kena ingat lah. Ya, tuan-tuan catat 7 tadi kan. Ustaz dah sebut 7 orang. Daripada atas tu, tuan-tuan kena letak. Ya. Imam Ahmad kena letak nombor 1. Nombor 1 Imam Ahmad. A kan. Letaklah dia Ahmad atas sekali. Nombor 2 kita letak Al-Bukhari. B kan. Al-Bukhari. Ya. Senang ingat. A Ahmad bin Hanbal. 2 ya Al-Bukhari. Ya. Kemudian baru yang lain. Nombor 3 dah tentu Imam Muslim lah. Sebab lepas Al-Bukhari mesti Muslim. Ya, lepas Al-Bukhari Muslim. Nombor 3 balik balik Abu Daud. Abu Daud dulu, ya. Kemudian At-Tirmizi. Kemudian ialah An-Nasa'i. Kemudian yang terakhir Ibnu Majah. Ya, jadi ni semua ulama-ulama hadis hebat-hebat belakalah. Semua bukan Arab, tuan-tuan. Ya, yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal. Ini orang Baghdad, orang Iraq, ya, bukan Arab. Ya, dia campur Parsi campur Arab lah, ya. Nombor 2 adalah Al-Bukhari. Al-Bukhari orang Uzbekistan, ya, Parsi juga, tuan-tuan, ya. Kemudian Imam Muslim daripada Iran, ya, daripada Naisabur, Iran, ya, Imam Muslim. Kemudian Imam Abu Daud, ya, As-Sijistani, Imam Abu Daud As-Sijistani, beliau daripada Iran juga, Parsi juga, ya. Kemudian At-Tirmizi daripada Uzbek juga, ya, sempadan Uzbek dengan Afghanistan, ya, mana ada Arab semua bukan Arab, tuan-tuan. Ya, kemudian Imam An-Nasa'i. An-Nasa'i daripada Turkmenistan, ya, dekat dengan Ashgabat, ibu negara Turkmenistan sekarang. Bukan Arab juga. Yang terakhir Ibnu Majah, ya. Ibnu Majah juga daripada Iran. Tuan-tuan, kebanyakannya Parsi. Ya, Parsi, dan mereka duduk di negara 4 musim. Ya, dia 4 season country, tuan-tuan. Sebab 4 season country ni biasanya dia orang ni very time conscious. Ya, kalau dia nak bertani pun dia tak boleh lambat-lambat. Lambat sehari 2 hari nanti tak sempat nak petik dia punya hasil. Ya, dah bertukar musim, dah gugur dah kita kata. Jadi oleh kerana itu dia very time conscious. Ya, dan kalau musim sejuk malamnya panjang. Ya, jadi mereka ni cukup tidur, tuan-tuan. Siang pendek. Ya, kalau kita siang panjang. Jadi bila siang panjang tu banyak aktiviti. Ya, malam pun kadang tak habis lagi aktiviti lagi, tuan-tuan. Ya, tapi kalau negara sejuk, ya, malam tu panjang.
Jadi kalau dia tidur pun puas, boleh bangun tahajud lagi. Ya, boleh bangun awal. Itu kelebihan orang duduk negeri sejuk. Macam kita lah bila kita pergi travel kan. Ya, tuan-tuan travel di musim sejuk, ya, ataupun pergi ziarah keluarga ke mana-mana, ya, pada musim sejuk, kita punya malam panjang, ya. Ada banyak masa untuk kuliah, ya, untuk apa kita panggil, untuk mengaji, untuk baca buku dan sebagainya, ibadah, ya. Jadi itu kelebihan orang yang duduk di negara 4 musim. Cuma kalau musim panas, panas sungguh lah. Kalau musim sejuk, sejuk sungguh. Dia ekstrim, ya, dia punya climate dia. Itu kelebihan, ya, yang kelima-lima orang ni tuan-tuan. Ya, yang panas sikit, ya, kita kata apa ni di apalah, ya, di Baghdad lah, ya, itu pun tak panas mana pun, ya. Tapi yang lain-lain tu semua negeri sejuk. Imam Al-Bukhari, ya, Imam Muslim, ya, At-Tirmizi, Abu Daud, semua tu. Jadi bila kita sebut 7 tadilah. Tapi kalau kita sebut 5, Al-Bukhari dan Muslim tak masuk. Imam Ahmad masuk, ya, 5. Kalau 4, 3 yang di atas tak masuk. Ya, kalau 6, Imam Ahmad tak masuk. Macam tu tuan-tuan, ya. Panduan dia ada pada muka surat 4, tuan-tuan boleh tengok dan ulang-ulang kaji. Dan ingatlah, cuba hafal lah tuan-tuan. Ya, bila disebut siapa-siapa tu kita ingat, ya, 4, 3, 2, ya, 7, ya, 6, siapa mereka tu. Okey, ya, selesai di situ. Jadi riwayat oleh 5 ulama hadis, tak masuk Al-Bukhari Muslim, ya. Kemudian tambah lagi tuan-tuan, ya, disebut apa ni, Ilan Nasai pun tak masuk. Jadi maknanya sebenarnya bukan 5 ni, 4. Ya, cuma disebut 5, ya, kecuali Imam An-Nasai. Jadi 4 lah akhirnya. Ya, tu cara dia. Dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah dia tak masuk yang 7 tadi tu, sebab yang 7 tu hidup hampir sezaman. Dia hidup sezaman, ya. Dia jumpa satu sama lain kebanyakannya. Ibnu Khuzaimah ni ulama hadis yang datang kemudian pula lagi. Ya, tak jumpa dengan mereka ni, tapi dia pun hebat juga. Jadi dia tengok balik hadis ni, ya, dia review balik, ya, dia tengok dia punya perawi hadis dan dia kata hadis ni sahih. So kita boleh pakai dia punya. Okey tuan-tuan, ya. So tengok terjemahan dia, sahih, ya. Maksudnya wanita yang sudah akil baligh, yang sudah keluar haid. Apabila solat diperintahkan supaya menutup kepalanya. Bila tidak, maka solatnya tidak sah tuan-tuan, ya. Maksud yang lebih tepat bukan kepala saja, kepala, ya, leher dan juga dada dia. Ya, bukan saja kepalanya, ya, tapi masuk tu leher, tambahlah, ya, leher dan juga dada. Bahkan seluruh anggota tubuhnya wajib ditutup kecuali wajah dan kedua tapak tangan. Ya, dalam konteks apa ni pandemik, ya, kita pakai apa ni face mask, ya, kita tutup, ya, itu kerana ada keperluan. Ya, kalau tak ada keperluan buka. Ya, kalau kita bimbang kan, takut, ya, masih ada penularan, ya, kita boleh pakai. Ya, tetapi apa ni dahi tak boleh tutup. Ya, kalau kita pakai kopiah tak boleh jatuhkanlah. Kena tolak sikit, ya. Tolak sikit bagi dahi kita ni clear, ya, untuk di apa kita panggil, untuk kena pada tempat sujud. Hidung kena tempat sujud, ya. Tutup tak ada masalah kerana ada keperluan. Tapi kalau tak ada keperluan buka boleh lah. Ya, macam perempuan yang pergi haji pun muka tak boleh tutup lah. Ya, kecuali ada keperluan. Ya, macam orang lelaki dia tak boleh pakai kopiah lah, ya, masa dalam ihram. Perempuan tak boleh tutup muka. Ya, itu cerita dia. Tapi macam tadilah, kalau ada keperluan, ya, kita kata habuk kuat sangat ataupun ada wabak dan sebagainya, itu ada pengecualian. Itu dibenarkan tuan-tuan. Solat sah, tak ada masalah, ya. Sebab mula-mula dulu masa COVID-19 ni, ya, pandemik peringkat awal, ramai orang tak nak tutup hidung, ya. Dia kata macam mana sembahyang, ya, tutup hidung, ya, tak selesa. Tapi lama-lama dah jadi biasa. Okey, selesai. Batal solat wanita yang tidak menutup kepalanya, ya, leher dan juga dada tadi, ya. Jadi ni dia punya apa tadi, istilah dia khimar. Khimar, apa makna khimar? Khimar adalah tudung ataupun kerudung, ya, yang menutup kepala, of course, ya, leher dan juga dada dia. Okey, ada soalan apa-apa? Silakan. Tuan-tuan, ada apa nak tanya? Kak Maria tu, ada apa soalan? Ada Ustaz, terima kasih. Ya, sama. Yang lain-lain silakan. Ustaz, Kak Masita ada apa? Ya. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan, maknanya depan dengan belakang, Ustaz kan? Ya, betul. Lagi satu yang tadi tu, kalau batal kerana kentut tu, kalau kita tengah-tengah dalam Masjidil Haram tu, macam mana Ustaz? Kita duduk dengan buat kita basuh kita punya dengan sprinkler kita tu lah.
Yalah, kalau ada bawa apa kita panggil, ada bawa spray tu okeylah, ya. Ambil wuduk lah. Tidak Ustaz, Boleh ambil wuduk balik lah. kita kira duduk diri ke macam mana? Kita biar aja kita tak ada wuduk. Macam mana kita nak? Tak boleh. Tak, yang pertama sembahyang dah batal kan. Kita tak boleh teruskan solat. Jadi kalau boleh duduk, duduklah, ya. Kalau tak boleh duduk, kena berdiri lah. Tapi kalau ada bawa spray, boleh berwuduk di tempat tu, teruskan je lah. Kalau boleh kan. Ya. Sebab tu biasa kita tengok orang perempuan bawa spray tu, orang lelaki pun bawa. Ya. Cuma macam tadilah, trik dia, ya, teknik untuk spray tu kena faham. Sebab kadang-kadang orang dia lap-lap macam tu aja tak boleh, ya. Sebab air tu mesti dialirkan. Sebab tu bila kita pakai spray tu, ya, kita spray daripada atas ke bawah. Ya, kita spray di atas. Ya, jadi bila dia mengalir, dia mesti mengalir. Dia mesti mengalir dulu. Ya, kita spray, air tu mengalir, baru kita ratakan. Ya, sebab wuduk tu maknanya mengalirkan air dan meratakan ni di semua anggota wuduk. Jadi perkataan mengalirkan tu, ya, sebab tu kita tak boleh basahkan tuala kemudian kita ratakan, tak boleh. Ya, sebab dia mesti air tu mengalir. That's why kita pakai spray tu. Spray di bahagian atas sebab yalah dia akan turun, ya. Kita tak boleh spray bawah kemudian kita naikkan, tak. Dia mesti spray atas. Bila air tu dah mula mengalir, kita ratakan pada wajah kita. Tangan macam tu juga. Kita sembuh di spray di atas ni, ya, di jari-jari kita. Ya, ataupun di sini dua-dua boleh, ya. Kemudian kita sapulah, ya, dan jangan angkatlah. Bila diangkat dia jadi mustakmal. Ya, tu ustaz kena tunjuklah, ya. Kita kena praktikal benda tu. Tapi secara umum ustaz rasa tuan-tuan dan puan-puan dah tahulah. Jadi spray daripada atas, ya, sebab kalau muka daripada tempat tumbuh rambut sampai ke bawah, ke kawasan dagu. Kalau tangan daripada jari-jari sampai ke bawah. Sebab wuduk daripada atas sampai ke bawah, bukan bukan macam ni. Spray di sini dia mengalir, tak, ya, mesti daripada jari kanan dan kiri sama. Ya, kemudian sapu kepala tak ada masalah. Ya, sapu telinga tak ada masalah, dia tak perlu di-spray. Spray pada tangan kita sapu saja. Kemudian kaki pun kena spray juga, ya, daripada ujung jari, ya, ujung jari kaki tu dia mengalir, bila mengalir baru kita ratakan, ya. Jadi dia kena alirkan air, ya, dia panggil ijra'ul ma'. Itu makna wuduk. Wuduk bukan sekadar membasahkan, ya, tetapi mengalirkan air. Yang itu kadang orang tak perasan. Ya, mana dia spray, dia mengalir tak? Ya, jadi tak boleh spray sikit, kena spray betul-betul spray lah. Bila dia mengalir, walaupun dia mengalir sikit tak apa. Kemudian kita ratakan, ya. Tu cerita dia. Ada soalan? Silakan. Ada apa? Ya. Jadi Ustaz, kalau tak ada bawa spray tu, kita diri sajalah, tak ada buat apa-apa kan? Dia duduk boleh. Ya, kalau duduk. diri nanti sakit lutut pula, ya. Duduk pun tak ada masalah, boleh. Ya, dia tak ada mengganggu orang solat dia lain, ya. Sebab kita duduk depan, orang belakang boleh jadikan kita sutrah. Ya, tak ada masalah. Ya, kita tidak dianggap berdosa, ya, kerana duduk di depan orang solat, tak ada masalah. Ya, boleh aja. Okey, lain ada soalan? Silakan tuan-tuan. Ada apa? Ya, Haji Asy'ari ada apa? Okey. Ada Ustaz. Okey. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ada, ya? Ada Ustaz. Okey, kalau ya. Tak dengar. Tak ada Ustaz, belum ada. Orang lain ada apa-apa? Silakan, ya. Kak Nuraini ada apa? Tak ada Ustaz. Terima kasih. Ya, tak ada. Okey, kalau tak ada apa kita sambung. Kita sambung pada hadis yang nombor 222, ya. 221 sudah selesai. Daripada Jabir, ya, nama dia Jabir, nama penuh dia Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Kalau Aisyah tadi, ya, isteri Nabi lah, semua kenal Aisyah binti Abi Bakar. Yang ini Jabir bin Abdullah, ya. Beliau ni budak kecil, ya. Budak muda lah, bukanlah kecil sangat, ya, umur 16 tahun. Masa Nabi sampai di Madinah dia umur 16 tahun. Ya, dan dia punya bapa, ya, Jabir bin Abdullah, bapa dia Abdullah bin Amru, ya, adalah sahabat Nabi yang terlibat dalam perang Badar dan perang Uhud. Ya, jadi bapa dia tak benarkan Jabir ni terlibat dalam perang. Sebenarnya Jabir ni boleh pergi. Ya, dalam perang
dalam perang Badar patutnya dia boleh pergi dah. Umur dia dah hampir 18 tahun. Perang Uhud pun boleh pergi. Tapi bapak dia tak benarkan. Ya, jadi bapak tak benarkan tak boleh lah. Ya, sebab kita tahu jihad ni boleh pergi hanya setelah mak bapak izin. Kalau mak bapak tak izin, kalau dia mati juga dalam medan jihad, ya, dia tak boleh masuk syurga tanpa hisap nanti. Ya, dia akan dia akan ditransitkan, ya, di Al-A'raf. Sebab tu orang yang mati syahid patutnya masuk syurga tanpa hisap. Tapi kalau dia tak dapat izin daripada mak dan bapak dia, ya, maka dia akan ditangguhkan kemasukan dalam syurga. Tak tahu berapa ratus tahun kena tunggu. Ya, di Al-A'raf. Al-A'raf tu antara syurga dan neraka, ya, di akhirat. Jadi Jabir tak pergilah. Setelah bapak dia meninggal, bapak dia syahid dalam perang Uhud, baru dia pergi perang. Jabir bagi tahu, ya, anna Nabi SAW, dia orang Madinah, ya, dia orang Madinah. Jadi Nabi bagi tahu, ya, kepada dia, qala lahu iza kana as-saubu wasi'an. Ni cerita pakaian untuk solat, tuan-tuan. Kalaulah pakaian yang kita pakai itu lebar, besar, labuh, ya, maka berselimutlah dengannya. Boleh selimut aja. Mana labuh sangat besar, ya. Ini perkataan dia, berselimut. Faltahif bihi. Maka hendaklah kamu iltihaf. Iltihaf tu, ya, maknanya berselimut. Ya, sebab lebar sangat kita boleh selimut macam tu saja. Tetapi macam tadilah, ya, yakni ya fi solat. Maknanya dalam solatlah. Ya, bukan berselimut untuk tidur, ya. Ni cerita solat ni. Ya, wali Muslim dan bagi Imam Muslim, ya, fa khalif baina tarafaihi. Ambil ujung dengan ujung tu, ya. Kita, yalah, sebab kain kan ada ujung. Maknanya kain yang tidak berjahit, macam selimut lah. Ya, sebab kain ada dua. Satu kain yang tak berjahit. Ya, kain pelikat macam kita beli pun sama kan? Ya, kain sarung. Ada yang dah berjahit, ada yang tak berjahit. Ya. Kalau tak berjahit kita boleh, ya, kita boleh selimutkan saja, ya. Tetapi kalau dia berjahit, ya, sudah berjahit dan dia sempit, ya, wa in kana dayyiqan, kalau dia sempit, ya, fattazir, ya. Fatrazir, ya. Apa bacaan dia ni? Fattazir bihi, ya. Fattazir bihi. Ta tu ada syaddah, fattazir, maknanya jadikan dia bersarung dengan dia, ya. Tadi kalau dia selimut, dia tak berjahit, kita selimutlah, ya. Boleh selimut saja, macam orang pakai ihram. Sebab ihram ni dia tak berjahit di tengah-tengah, ya. Dia berjahit tepi, cari tepi tak apa, tak ada masalah, ya. Kita macam tu saja, ya. Macam berselimut je. Tapi kalau dia sempit, maknanya dia bersarung, ya, sebab dia dua-dua tepi itu bersambung, ya, sebab kita jahit, ya, maka kita fattazir bihi, maka kita boleh pakai dia macam kain sarung, ya. Terjemahan dia, apabila kain itu lebar maka berselimutlah dengannya, yakni di dalam solat, ya. Riwayat Imam Muslim pula kata selempangkanlah kedua ujungnya tadi, selempangkan, ya. Mana ujung kanan ujung kiri kita boleh selempangkan dia, mana kita belit dia lah. Tetapi jika sempit, maka berkainlah dengannya. Maknanya bersarunglah dengan dia. Ya, kita boleh jadikan sebagai kain sarung. Jadi dua-dua boleh. Cuma kalau dalam ihram, kain sarung tak boleh lah. Ya, dalam ihram tak boleh. Dalam solat tak ada masalah. Ya, sebab dalam ihram, orang lelaki tak boleh pakai pakaian yang bercantum. Ya, jahit tepi boleh sebab ada orang tanya. Ya, Ustaz tengok kadang orang punya kain ihram tu, ya, di tepi tu berjurai-jurai. Ya, dia tak potong dan dia tak jahit. Dia kata tak boleh jahit. Jahit tepi boleh, ya. Yang tak boleh ialah kita sambungkan dia, ya. Bila kita sambungkan dia tak boleh. Tapi kalau kita lilit dia, ya, macam selimut tak ada masalah lah, boleh lah. Kita panggil yang di bawah pun boleh sebagai kain sarung, ya. Kita selimutkan, yang sebelah atas pun boleh, tak ada masalah. Dua-dua boleh. Cuma jangan dijahit kedua-dua ujung tadi, ya. Hadis Sahih Bukhari Muslim, ya. Dalam dua-dua kitab ni muttafaqun alaihi ni hadis ni, ya. Kalau tuan-tuan tengok muka surat keempat tu, muka surat 4 cuba tengok, ya, dia nombor 38, muttafaqun alaihi. Makna riwayat oleh Al-Bukhari, ada Al dan Muslim, ya, Al-Bukhari dan Muslim. Bukan Bukhari, nama dia Al-Bukhari, gelaran dia Al-Bukhari. Nama dia Muhammad bin Ismail. Tapi sebab dia lahir di Bukhara, maka digelar Al-Bukhari. Maknanya orang yang lahir, ya, dan besar di Bukhara. Ya, macam Ibnu Sina juga. Ibnu Sina tokoh perubatan Islam tu, dia juga daripada bandar yang sama dengan Imam Al-Bukhari. Jadi ada dua orang tokoh yang dipanggil Al-Bukhari. Ya, Muhammad bin Ismail tokoh dalam bidang hadis dan fiqh, dan ya,
Ibnu Sina Al-Bukhari juga, sebab dia datang daripada bandar yang sama. Ya, dua tokoh hebatlah. Dalam solat, bila kainnya cukup luas, ya, maka hendaklah kita tutup badan kita dengan kain tersebut. Maknanya berselimut. Tetapi jika tidak cukup, ya, mana tak panjang sangat, hendaklah kita selempangkan sebahagiannya di atas bahu kita. Ya, ni macam kita panggil apa? Ya, istilah dia ni, ya, macam apa ni? Apa nak kata? Ya, dia punya macam mana kain tu, ya? Macam orang perempuan kita kata apa, ya? Dia punya, kalau orang perempuan tu maknanya lagi, ya, kalau labuh kan, ya. Cuma orang perempuan tak cukup satu je lah. Orang lelaki boleh, ya, orang perempuan tak boleh, ya. Sebab dia tak cukup, ya, untuk dengan kepala, dengan, sebab orang lelaki tak boleh tutup kepala, ya. Dia boleh apa kita panggil, ya, dia boleh nampak leher, perempuan tak boleh, ya. Jadi susah sikit, ya. Sebab itu kalau orang perempuan, ya, suka tak suka dia kena 2 pieces lah paling kurang, ya. Lelaki boleh lagi kalau satu sebelah bawah kan, macam orang pergi umrah, ya. Jadi dia dua piece, ya. Jadi katalah, ya, yang kain tu, ya, kain yang bawah tu tanggal, katalah tertanggal, ya, atau banyak kes juga tertanggal. Jadi bila tanggal tak payah kutip, ya. Tanggal tu biar tanggal lah, yang atas turunkan ke bawah, ya. So dia tinggal selai saja, masih boleh, masih sah tak dia punya ibadah, masih sah. Dengan syarat dia tutup pusat dan juga 2 lutut dia. Selesailah. Itu cerita dia, ya. So wajib berkain dalam solat. Sama ada kain itu kita buat sebagai selimut ataupun kita pakai sebagai sarung. Dua-dua boleh, tuan-tuan. Ya, ni Ustaz Azhar direct je lah dia punya cerita ni. Hadis ni hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Ada soalan? Silakan. Ada, tak ada? Kalau tak ada kita sambung lagi. Ya, hadis 223 walahuma. Hadis daripada Bukhari Muslim juga, ya, dan bagi kedua-duanya, mana Bukhari dan Muslim sama macam hadis di atas, ya. Min hadis Abi Hurairah. Kali ini disebut apa ni, Abi Hurairah. Tadi Jabir, ya, budak umur 16 tahun ni. Ini Abi Hurairah ni orang besar lah sikit, ya, umur 27 tahun. Masa dia masuk Islam umur 27, ya. Dia agak lambat masuk Islam. 4 tahun sebelum Nabi wafat. Macam Jabir, Nabi sampai di Madinah, ya, dia jumpa Nabi. Ya, dan dia duduk 10 tahun bersama dengan Nabi di Madinah. Macam Abi Hurairah tak, sebab dia orang Yaman, ya, dia lambat datang. Jadi dia datang tu 4 tahun sebelum Nabi wafat, ya. Tetapi dia muncul sebagai orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia full time belajar, ya. Macam Jabir, dia belajar siang, malam dia kena balik rumah. Dia Abu Hurairah tak ada rumah. Dia duduk full time di masjid, ya, di serambi masjid. Dia Ahlus Sufah yang duduk di belakang Masjid Nabawi, ya, tak ada rumah, ya, duduk full time di situ, ya, makan apa yang ada. Kalau tak ada makan, puasa, ya, kalau ada makan, ya. Tu cerita dia. Jadi Abi Hurairah, ya, apa disebutnya, la yusalli ahadukum fi saub al-wahid, ya, janganlah seseorang itu, ya, solat dengan menggunakan satu pakaian, ya. Jadi jangan solat dengan kain, ya, satu kain saja, ya. Sebab satu kain macam mana? Payah, ya. Nanti kain tu tak boleh nak tutup badan dia, ya. Jadi laisa ala atiqihi, yang tidak ada pada bahunya minhu syai'un. Jadi kena tutuplah, ya. Kena tutup juga. Maknanya yang senangnya kena 2 piece juga, ya. Dua kain. Satu bahagian bawah macam orang lagi pakai ihram lah. Satu bahagian bawah, satu lagi bahagian atas, ya. Jadi maknanya jangan bahagian bawah saja, walaupun sah kita kata, ya. Macam kadang-kadang kalau kat rumah lah kita tengok, kalau dululah Ustaz tengok, ya, pakcik-pakcik lah, ya. Jadi dia kat rumah tu kalau sembahyang sunat kadang-kadang, ya, dia pakai kain pelikat je, ya. Mana baju pun tak pakai, ya. Tak pakai baju pagoda pun tak pakai, singlet pun tak pakai, ya. Walaupun sah sebab tutup dia punya pusat dan lutut, ya. Tetapi macam tadilah, ya, dari segi adab, ya, ketika berhadapan dengan Allah, tak. Kalau orang datang rumah kita tak pakai baju pun segan, tuan-tuan. Ini kan pula kita berhadapan dengan Allah, tak patutlah, ya. Jangan sampai tak ada sesuatu berada di atas, ya, di atas dada, ataupun di sini disebut di atas bahu, ya. Maknanya pakai something lah, ya, pakailah, ya. Kalau singlet tak cukup, ya, sebab bahu tak tutup, ya. Jadi kena pakai baju juga, ya. Jadi itu dia punya adab, ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ya, hadisnya sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi, ya. Apa
Apa dia punya istilah? Istilah muka surat 4 tadi seperti mana Ustaz sebut, ya, muttafaqun alaihi. Nombor 38. Tuan-tuan boleh tengok balik muka surat 4. Muttafaqun alaihi itu kalau riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim. Itu memang, ya, memang hadis yang dia punya apa kita panggil kategori yang paling sahih. Ya. Kalau 3 Abu Daud, At-Tirmizi, Nasai. Kalau 4 masuk Ibnu Majah. Kalau 5, ya, itu masuk Imam Ahmad. Kalau 6 Imam Ahmad tak masuk. Kalau 7 semua masuk, termasuk Imam Ahmad, ya. Dia ada panduan kat situ, tuan-tuan bila baca tuan-tuan kena tengok dia punya panduan tu. Okey, selesai, ya. Ada apa soalan sebelum kita masuk satu lagi hadis? Silakan. Ada apa? Ada apa tuan-tuan? Kak Masyita ada apa? Ya. Syirin ada apa Syirin? Tak ada Ustaz. Ada soalan? Tak ada. Apa soalan dia? Oh, tak ada apa. Okey, ya. Kalau tak ada apa, kita sambung je di bawah tu daripada Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Nama sebenar Ummu Salamah ni ialah Hindun. Ya, Ummu Salamah, beliau adalah salah seorang isteri Nabi juga. Ya, Hindun bin Abi Umayyah ataupun Hindun binti Suhail. Ya, Ummu Salamah. Sebab apa dipanggil Ummu Salamah? Sebab anak sulung dia nama Salamah. Jadi Salamah tu lelaki lah, bukan perempuan. Ya, Ummu Salamah tu yang perempuan. Ya, sebab dia ibu kepada Salamah tu. Jadi Ummu Salamah ni, ya, beliau ketika hijrah umur 25 tahun. Dia antara isteri Nabi yang apa kita panggil yang panjang umur. Ya, dia isteri Nabi yang paling akhir meninggal. Mana semua dah meninggal dah, ya. Aisyah pun dah meninggal. Ya, Aisyah dah meninggal, Hafsah meninggal, Maimunah, ya, dan semua dah meninggal. Dia akhir sekali. Ya, tahun yang ke-61 hijrah, dia last sekali meninggal, tuan-tuan. Umurnya panjang. Ya. Jadi Ummu Salamah, ya, cerita annaha, ya, sa'alat Nabi, ya. Jadi dia telah bertanya kepada Nabi, selawat dan salam ke atas baginda, ya. Apa kita panggil, ya. Dia punya cerita ialah atusallil mar'ah fi dir'in wa khimarin, ya. Dia cerita atusalli, adakah boleh, ya, seseorang imra'ah, perempuan itu, ya, solat, ya, dengan dipanggil dir'in, ya. Dir'in ni mana sesuatu pakaian lah yang menutup bahagian depan, bahagian dada dia, wa khimar, dan tudung. Ya, kemudian ditanya, dia bi ghairi izar. Izar tu ialah kain sarung. Ya, kain sarung secara umum, bukan kain pelekat lah. Ya, macam tempat kita kain pelekat lah kalau lelaki kan, kalau perempuan kain batik. Ya, jadi dua-dua tu termasuk izar. Izar ni makna kain sarung. Ya, untuk menunjukkan bahawasanya orang Arab ni juga pakai kain sarung. Ya, dalam Riyadhus Shalihin ada cerita, ya. Abu Bakar As-Siddiq, ya, dia pakai kain sarung. Kemudian ketika solat, sebab badan dia kurus, ya, jadi kadang-kadang bila masuk rakaat kedua, masuk rakaat ketiga, dia punya kain sarung tu macam terlondeh sikit. Ya, terlondeh sampai tutup dia punya buku lali. Ya, kemudian dia dengar Nabi sebut, Allah tidak memandang, ya, Allah tak suka, Allah benci kepada orang yang sengaja melabuhkan, ya, pakaian dia sampai menutup dia punya buku lali. Jadi Abu Bakar menyangka bahawasanya hadis itu, ya, hadis itu kena pada dia lah. Ya, jadi dia pun jumpa Nabi. Nabi kata tak, ya. Maksud orang yang melabuh dan menutup sampai buku lali tadi ialah orang yang sombong, ya. Jadi maknanya kalau dia tak sengaja, ya, ataupun dia terlondeh sikit, tutup buku lali, tapi bukan kerana sombong, bukan kerana riak dan sebagainya, maka tidak menjadi salah. Ya, jadi Abu Bakar lega lah bila dengar. Sebab Abu Bakar, ya, para sahabat Nabi ni bila turun ayat Quran, bila Nabi sebut sesuatu hadis, ya, mereka merasakan bahawasanya Allah sedang bercakap dengan mereka. Sebenarnya Allah canon mereka, ya. Dalam hadis pun macam tu. Nabi sedang bercakap tentang mereka, ya, bukan tentang orang lain. Sebab tu mereka tanya, ya Rasulullah, adakah hadis ni merujuk kepada aku punya cara ke, aku punya sifat, aku punya perangai? Ya, mereka selalu rasa macam tu, tuan-tuan. Sebab tu kita bila baca Quran pun macam tu. Ya, maknanya kita kena rasa Allah sedang address kita. Ya, Allah sedang bercakap dengan kita. Ya, kalau hadis tu Nabi sedang bercakap, Nabi sedang tegur kita. Jadi baru dia ada feel, tuan-tuan. Ya, kalau tidak kita rasa ayat tu kena pada orang lain.
Ya, hadis tu kena pada orang lain, ya. Okey, jadi Ummu Salamah ya ataupun nama sebenarnya Hindun, ya, Hindun binti Suhail ataupun Hindun binti Abi Umayyah, ya. Nama bapaknya Suhail. Ya, Suhail ya ataupun panggilannya ya ialah Abu Umayyah. Ya, dan apa ni Ummu Salamah ni dia sepupu dengan Khalid bin Al-Walid. Ya, Khalid bin Al-Walid ya, tu sepupu dia. Begitu juga Abu Jahal. Abu Jahal pun sepupu. Tiga-tiga tu sepupu tuan-tuan. Abu Jahal ya, Khalid bin Al-Walid dan Ummu Salamah. Tiga-tiga ni ya, bapa mereka adik-beradik. Ya, datuk mereka orang yang sama. Ya, Al-Mughirah datuk mereka. Jadi bapa mereka ni bapa Abu Jahal, bapa apa ni Khalid bin Al-Walid ya, Al-Walid tu, dan bapa kepada Hindun, Ummu Salamah tadi, bapa dia namanya Suhail. Tiga-tiga tu adik-beradik ya. Jadi mereka ni bersaudara ya. Tiga. Jadi bapa adik-beradik, anak-anak sepupu lah, first cousin. Ya, tu cerita dia. Jadi apa kita panggil ya, Ummu Salamah ni dia rapatlah dengan Khalid bin Al-Walid. Ya, Khalid bin Al-Walid pun banyak ambil manfaat daripada dia. Ya, begitu juga nanti isteri Nabi seorang lagi, Maimunah binti Al-Haris. Juga ya, mak saudara. Yang itu mak saudara pula kepada Khalid bin Al-Walid. Jadi Khalid pun ada banyak peluang bertemu dengan Nabi ketika Nabi berada di rumah isteri-isterinya ni. Ya, terutamanya kalau mereka ada hubungan saudara, cousin ke, ya, anak saudara ke, kakak dan sebagainya. Okey, jadi dia tanya, ya, boleh tak ya seorang perempuan, mana sah tak solat kalau perempuan itu pakai ya baju dan tudung ya yang menutup dada dan leher tadi, kepala, tetapi tidak memakai kain. Maknanya kain di bawah tu ya, dia tanya, tapi menutuplah ya sampai ke bawah. Jadi Nabi kata boleh. Ya, qala iza kana dir'u sabiran. Ya, kalau baju yang dipakai itu, ya baju yang dipakai itu kita kata macam ya baju macam jubah lah kalau orang perempuan pakai, panjang. Ya, sabiran makna lebar, panjang dia. Dia lebar ya dan dia panjang, ya menutup ya. Yughati zuhur ya qadamaiha. Yughati makna menutup. Menutup zuhur ya. Zuhur tu maknanya atas saja. Ya, atas dia punya qadamai ya. Atas dua kaki dia. Sebab bawah tu kita tak boleh tutup lah. Ya, tutup atas. Ya, macam perempuan pakai apa kita panggil, pakai telekung kan. Jadi tutup tak sampai kaki, tutup ya. Tapi kita tak pijaklah dia. Maknanya tapak kaki ya kena pada sejadah ya. Tapi zuhur dia bahagian atas. Bahagian atas kaki tu tertutup. Yang penting bahagian atas tu. Ya, macam kita apa kita panggil ya, macam kita sapu khuf kita ya. Kalau kita berjalan tu kan ya. Jadi bila kita sampai ke kaki sebab kita pakai kasut, maka kita ambil air, kita sapu bahagian atas kasut saja. Bawah telapak tak perlu. Ya, itu kaedah dia. Sama macam ni juga, ya. Jadi selama mana pakaian yang dia pakai itu walaupun tak pakai kain sarung di bawah, tapi kalau jubah dia tu panjang, ya, menutup, ya, zuhur tu maknanya bahagian atas. Qadamaiha, kedua kakinya boleh, tak ada masalah. Ya, jadi hadis diriwayat oleh Imam Abu Daud. Ya, Abu Daud orang apa tadi? Orang Parsi tadi, ya. Wa sahahal a'immatu ya waqafahu ya, dan disahihkan oleh kebanyakan imam ya. Jadi maknanya bukan seorang lah ya, ramai imam yang meriwayatkannya. Tak disebut berapa orang ya, tapi kalau Abi Daud sebut biasanya sahabat-sahabat 4 tu biasa meriwayatkan ya. Abu Daud, At-Tirmizi ya, An-Nasai dan Ibnu Majah ya. Walaupun Bukhari Muslim tak sebut ya, tapi yang lain-lain tu pun sudah memadai. Ya, cuma hadis ini ya, macam tadilah ya, kalau kita tak tengok dia punya hujung tu mungkin kita kata oh boleh tak pakai kain ya, maknanya nampak kaki tak ya. Dia ada syarat ya, sebab pakaian tu dengan syarat dia mesti yughati, dia mesti menutup ya, zuhur qadamaiha, mesti tutup dia punya kaki bahagian atas tu ya. Jadi dia tak payahlah pijak kain tu sampai labuh sampai dia pijak ya, nanti dia boleh terjatuh pula ya. Jadi dia tutup bahagian atas saja sudah memadai. Okey tuan-tuan, ada apa soalan? Silakan. Ustaz, boleh faham? Ya. Orang perempuan kalau pakai blouse lengan panjang, pakai tudung, pakai seluar, misalnya kata jeans, lepas tu pakai stokin, boleh ke Ustaz solat pakai macam tu dengan pakaian macam tu? Boleh dengan syarat dia longgar. Kalau dia tight fitting tu tak boleh. Dia tak boleh nampak
bentuk. Ya. Orang lelaki pun sama. Ya, bukan perempuan saja, lelaki pun sama. Ya. Cuma macam tadilah, ya. Pakai stokin tak ada hal, lelaki pun boleh pakai, perempuan pun boleh pakai. Ya, kalau kita tengok apa kita panggil, ya, macam orang masuk Masjid Haram Mekah ke Masjid Nabawi, ya, ramai orang lelaki perempuan pakai stokin. Sebab tak tahan dia punya simen tu kan. Ya, dia punya apa kita panggil, simen masjid tu, ya, dia punya lantai tu dia cuci dengan bahan pencuci, kadang kaki tak tahan, ya, kaki kita tak tahan, ya, boleh pecah-pecah. Jadi boleh tak kita pakai stokin? Ya, boleh, tak ada masalah. Seluar boleh, ya, tapi dengan syarat dia longgar dan dia labuh. Ya, dia labuh, ya. Kerana kena tutup kaki tadi. Tapi kalau dah pakai stokin, kalau seluar tu tidak terlalu labuh, tak ada masalah lah sebab stokin dah tutup. Ya, tapi kalau boleh biar ke bawah sikit, ya. Tapi janganlah sampai menyapu lantai tu, taklah. Ya, jadi sebab tu pakai stokin tu lebih selamat. Ya, baju sebelah atas, ya. Kemudian kalau ada kain sarung macam Nabi sebut tadi, ya, soalan Ummu Salamah. Tapi kalau tak ada, ya, sebab seluar ni bukan termasuk perkara yang biasa pada zaman dululah. Ya, memang ada juga cerita, ya. Kata sahabat pakai bantolun, dia panggil. Bantolun tu makna seluar yang longgar tu lah, ya. Tetapi macam tadilah, dia bukan kebiasaan. Kebiasaannya berjubah ataupun berkain sarung. Cuma kain sarung bukan macam kita faham kain pelikat atau kain batik lah, ya. Maknanya kain kosong mungkin, ya. Dia polos saja, ya. Dia tak ada sangat bercorak macam tu maksud dia. Okey, lain ada apa? Silakan. Ya. Tuan-tuan ada apa? Sebab ni benda fiqh. Waalaikumsalam, betul lah. Ya. Tadi Ustaz kata dahi tak boleh tutup kan? Ya. Jadi kalau telekong perempuan dahi dia half tutup pun tak boleh Ustaz. Mungkin telekong dia macam jatuh ke apa. Macam mana? Telekong dia macam apa? Telekong tu macam tak tutup semualah tapi half dah dahi pun tak boleh. Tapi itulah dahi memang tak boleh tutup, ya. Mana dia kena selak lah sikit. Ya? Kalau dahi tak boleh tutup, kaki tu boleh tutup lah Ustaz. Kaki boleh tutup. Tak ada masalah pakai stokin. Ya, tapi so itu tutup juga kan? Yang mana? Stokin tu bukan kira tutup kaki ke? Stokin memang tutup kaki, betul. Ya, so the logic dahi tu boleh tutup pun tak boleh. Kalau kita kata kaki boleh tutup dengan stocking, so dahi tu tak boleh, tak boleh dahi tutup lah. Tak boleh. Sebab wajah tak boleh tutup. Sebab dahi tu part of wajah. Kaki tak ada masalah boleh tutup, ya. Kaki boleh tutup pakai stokin. Kalau tidak, tak boleh lah pakai stokin. Ya, boleh je pakai stokin. Lelaki perempuan boleh pakai stokin. Lelaki yang tak boleh pakai stokin dalam ihram. Perempuan tak ada masalah. Ya. Ihram tu tawaf contoh kan, ya, tawaf tu dia sama macam solat, cuma bezanya ialah bacaan, ya, kemudian ada rakaat, yang bezanya macam tu, ya. Kalau macam apa kita panggil, kalau macam lain sama aja, dah kena berwuduk, kena tutup aurat kan. Cuma sebab lelaki tu dalam ihram dia tak boleh pakai stokin lah, ya, tak boleh pakai stokin, tak boleh. Kalau dia tawaf biasa, tawaf sunat tak ada masalah, tapi perempuan tak ada masalah. Tapi muka memang, ya, muka dan kedua tapak tangan memang tak boleh tutup. Ya, sepatutnya tak pakai sarung tangan lah patutnya. Ya, kalau perempuan kan tak pakai sarung tangan. Ya, kecuali dua kan. Kan disebut tadi wajah dan dua tapak tangan. Wajah tu memang tak boleh tutup. Ya, walaupun dia pakai purdah kita kata, pakai niqab. Ya, tapi kalau sembahyang kena buka. Ya, tak boleh. Ya, memang kena ni. Sebab apa? Sebab tak nak tutup dia punya dahi tu. Sebab itu dalam konteks Ustaz sebut tadi, pakai face mask, ya. Boleh tutup tak hidung? Hidung boleh. Kerana ada keperluan. Ya, sebab wabak, ya, sebab dah jadi SOP kan. Dalam tempat yang bertutup, ya, dalam dewan, dalam bilik, ya, maka kena pakai face mask. Tetapi face mask tu tak tutup kita punya dahi masih buka. Sebab tu Ustaz kata tadi, kalau kata dia punya tudung tu labuh sangat, kena selak lah sikit. Sebab kita nak dapatkan dahi tu, ya. Kita nak dapatkan dahi. Even kita punya hidung pun kena betul-betul, ya. Hidung tu memang kena pada tempat sujud.
Sebab kalau hidung tak kena pada tempat sujud, nanti dahi kita sebahagian tak kena. Ya, sikit aja tak. Kita kenakan sepenuhnya dengan cara meletakkan hidung kita pada tempat sujud tadi. Ya, itulah. Maksudnya kalau orang lelaki sama juga, kalau rambut panjang. Ya, rambut panjang ke depan, ya, dia punya apa kita panggil, ya, dia punya depan ni panjang sangat. Ya, dia kena selak. Ya, sebab tu yang senangnya dia pakai kopiah kita kata. Ya, pakai sesuatu. Kalau kita tengok orang Ustaz tengok Pakistan, India, ya, biasanya dia tak buat kopiah, ya, tapi dia ambil sapu tangan dia, handkerchief tu dia diikat. Ya, dia tutup dia punya kepala ni, ya, supaya apa? Supaya dia punya rambut tu tak terjurai masa dia sujud. Ya, mana tak menutup bahagian kepala dia. Ya, bahagian dahi dia. So perempuan macam tu juga. Ya, jangan tutup dahi. Ya, kaki tak ada masalah, boleh. Ya, kecuali lelaki yang berada dalam ihram tak boleh lah. Ya, lelaki dalam ihram tak boleh. Tapi perempuan tak ada masalah. Ya. Okey, jadi kalau perempuan pakai stokin senang. Ya, orang lelaki tak ada terpijak nanti kaki dia. Ya, masalah dia perempuan tak pakai stokin, ya, sebab itulah, ya, lelaki lah susah kejap-kejap. Dia kata dah tersentuh ni, nak kena ambil wuduk balik, ya, payah. Kecuali dia pakai pandangan Imam An-Nawawi, ya, kalau tersentuh tidak disengajakan, kemudian tidak menimbulkan syahwat, maka wuduk tidak batal. Kebanyakan kita di Malaysia memang pakai pandangan Imam An-Nawawi yang lebih memudahkan. Masih dalam ruang lingkup, ya, mazhab Syafi'i. Itu saja. Okey, tuan-tuan, ada lain silakan. Ada apa? Ada apa? Ustaz. Ya. Kalau macam sembahyang tu ditaruh sejadah kecil ataupun serban tu, boleh kan Ustaz? Sejadah kecil, Di atas sejadah tapi dahi dia tak kira ditutup kan? Bekas dia gunakan. Sejadah tu bukan pada tubuh. Ya, yang tutup tu tadi pasal tudung tu dia pakai. Sejadah kita tak pakai, kita letak di bawah. Boleh kan? Ya, dia tak sama. Ya. Yang tak boleh kalau orang perempuan dia punya telekung tu labur, bila dia sujud tu, dia sujud dahi dia pada telekung. Tu tak boleh. Ya, sebab telekung tu dia pakai. Ya. Tapi kalau kita letak kain, ya, ataupun sejadah kecil, ya, untuk katalah kita tak bawa sejadah kan, yang kita bawa sejadah kecil aja. Sejadah kecil itu letakkan tempat sujud. Kalau kita sujud pada sejadah boleh tak? Tak ada masalah. Sebab sejadah tu tak kena pada tubuh. Maknanya dia bukan kita pakai. Kita guna untuk sujud. Haji kena bezakan. Ya. Sebab tu rambut tak boleh. Sebab rambut tu memang duduk dalam tubuh kita. Jadi bila rambut tu menutup dahi, tu kita kena selak. Ya. Pakai kopiah atau pakai handkerchief dan sebagainya. Orang perempuan punya tudung tadi, macam Kak Mai tanya, ya. Tudung tu menutup sebahagian daripada dia punya dahi. So kena selaklah sikit, ya, supaya dahi kita tidak tertutup. Tapi kalau sejadah, itu lain, ya. Contoh kita nak sujud, ya, kita tengok lantai tu mungkin tak berapa bersih ataupun ada berpasir contoh, ya. Jadi kita letakkan sejadah kecil pada situ. Kita sujud pada sejadah, tak ada masalah, boleh. Dan tidak dianggap menutup dahi kita. Sebab kita tak pakai sejadah tu. Kita guna sebagai tempat sujud saja. Tu ada beza. Serban. Okey, ada lain? Ya. Kalau serban terjatuh tu tak boleh lah Ustaz. Kalau apa? Serban kalau dia pakai dia letak dia terjatuh. Serban pun tak boleh juga. Kalau serban tu dia punya ekor serban tu, bila dia sujud, ekor serban tu tutup dia punya dahi, tak boleh. Pasal itu pakaian dia. Jadi mana dia kena ni lah, kuis lah ke belakang. Ya, jangan sampai kain serban tu dia punya ekornya menutup bahagian muka dia. Macam perempuan punya tudung tadi sama. Sebab itu pakaian yang kita pakai. Dia hukum dia berbeza. Ya, dia tak boleh. Ya, nak pakai serban pakailah, ya. Nak pakai tudung yang tutup dahi pakailah, ya. Tapi ketika solat kita kena make sure dia tidak mengganggu ya, kita punya dahi daripada terkena pada tempat sujud. Okey, ada lain silakan. Ada apa tuan-tuan? Silakan, ada apa? Silakan. Tak ada apa, Datuk Osman, ada apa Datuk? Okey Ustaz, okey. Okey Okey, kalau tak ada apa kita balik kepada hadis yang ke-225, sambung ya. 225. An Amir bin Rabi'ah, ya, qala, ya, ini sahabat Nabi juga. Amir bin Rabi'ah. Macam tu eja Amir, ain alif min ra. Amir.
Ya, amir. Amir tu makna orang yang mengimarahkan, orang yang menghidupkan. Ya, orang yang menceriakan, itu dipanggil amir. Ya. Dia beza dengan ketua, itu amir. Ya, itu dengan hamzah. Ini ain. Ya, kalau amir orang yang menghidupkan, menceriakan, ya, memberikan nafas baru, itu amir. Ya, sebab tu kita panggil mengimarahkan masjid. Mana kita hidupkan masjid tu dengan program, dengan kuliah, ya, dengan apa kita panggil aktiviti-aktiviti kemasyarakatan, tu amir. Kalau perempuan tambah tak marbutah, amirah. Jadi Amir bin Rabi'ah kata, kunna ma'an Nabi. Kunna, kami dulu, mana dia cerita pengalaman dia dengan Nabi dulu masa Nabi hidup. Kunna, kami dulu, ma'an Nabi, bersama dengan Nabi, selawat dan salam kata baginda, filailatin muslimatin. Ya, kami musafir, kami berada pada malam yang sangat gelap. Ya, mana tak nampak bintang. Kalau nampak bintang, ada nujum, ya, kita boleh tengok mana utara, mana selatan. Kita tahulah arah kiblat. Kalau macam orang Madinah, dia duduk di utara. Ya, jadi sudah tentu Mekah berada di selatan. Tapi kalau malam gelap, sebab dia bagi tahu lailatin muslimatin, malam yang sangat gelap, ya, maka fa'ashkalat alainal qiblah. Maka kami ada masalah nak tentukan kiblat. Mana kiblat ni? Ya, nak arah mana ni? Sebab tak nampak, bintang tak nampak. Ya, macam kita sekarang kita ada gadget tak apa. Ya, ni gadget tak ada. Ya. Fasallaina, maka kami pun solat aja. Ya, falamma tala'ati syams, ketika mana matahari terbit esok hari, ya, mereka solat dan mereka tidur, mereka subuh pun sama macam tu. Bila matahari terbit, ya, maka baru mereka perasan. Ya, idza nahnu sallaina, ububanya kami solat ila ghairi kiblah. Kami solat bukan ke arah kiblah. Kami tak ada kiblat. Ya, patutnya di menghadap ke selatan, kami menghadap ke tempat lain, ke timur, ke barat. Ya. Maka tak tahu macam mana nak buat. Fanazalat, maka turunlah ayat fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Ya, ke mana saja kamu menghadap, maka di sana ada wajah Allah. Maksudnya kiblat ni ke mana saja boleh kalau tidak ada tanda, tak ada panduan. Ya, memang tak ada panduan. Ya, riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Cuma dia daifkan. Ya, hadis ni hadis yang lemah. Ya, tetapi dari segi penggunaan, ya, dia sebagai apa? Sebagai panduan umum tu boleh. Ya, cuba kita tengok. Ya, memang hadisnya lemah. Ya, maksudnya solat dengan tidak tepat menghadap kiblat selama dikerjakan dalam keadaan darurat, maka solatnya tetap sah. Maksudnya solat tak perlu ulang. Solat itu tidak perlu ulang. Mana contohlah kita kan, ya, kita solat subuh pagi tadi, gelap sungguh. Ya, ini kita musafir, kalau kat rumah tak ada masalah. Ya, kita dah tahu kiblatnya ke mana. Ini kita musafir, ya, kita tak ada panduan daripada apa? Daripada bintang, ya, tak tahu mana arah. Kemudian kita solat saja, ya. Esok bila terbit matahari baru kita tahu bahawasanya kiblat kita salah. Ya, bila kiblat kita salah macam mana? Kita kena qada tak solat subuh pagi tadi? Jawapannya tak perlu. Kerana kita berada dalam keadaan darurat. Mana tak nampak. Ya, tak nampak apa ni kiblat arah mana, tak ada panduan, tapi solat kena solat. Kita tak boleh tunggu sampai matahari terbit baru nak solat, dah habis waktu subuh. Ya, jadi oleh kerana itu masalahnya tadi ialah suka tak suka, ya, boleh tak boleh, solat kena solat. Ya, maka solatnya tetap sah. Tidak ada masalah. Ya, hukumnya solat di saat darurat tadi, mana tak ada pilihan. Ya, tidak ada panduan, dilaksanakan dengan tidak tepat menghadap kiblat, tetap sah. Ya, dia tetap sah juga. Walaupun hadis ni dhaif, tapi panduan secara umum tu boleh. Ya, untuk menunjukkan bahawasanya solat tidak perlu diulang. Ya, solat tak perlu ulang. Tak perlu kita qada solat tu, ya. Kerana kita sudah salah. Walaupun kita kata seminggu. Ya, seminggu tak tahu cerita, ya, matahari tak terbit kita kata. Contohlah, tak munasabahlah macam tu kan. Tapi kalau katalah macam tu, memang tak ada panduan langsung. Ya, contoh kita duduk di tengah-tengah hutan, tak nampak cahaya. Ataupun duduk dalam gua sebagai contoh. Ya, kita dikejar oleh binatang buas, ya, kemudian nampak gua, kita pun masuk. Gua kita tutup, tak tahu, tak ada cahaya, tak ada apa. Ya, jadi oleh kerana itu kita pun main hadap ke sana kemari je. Selepas daripada kita keluar baru kita nampak rupanya kiblat kita salah. Perlu tak kita qada solat yang kita telah lakukan? Jawapannya tak perlu. Selesailah. Ya, itu cerita dia. Okey, ya, ada soalan? Tak ada, ya. Jadi kalau tak ada, ya, kita sambung lagi 226 daripada Abi Hurairah sekali lagi. Ya, sahabat Nabi yang berasal daripada Yaman, masuk Islam umur 27 tahun.
4 tahun sebelum Nabi wafat. Ya, orang Yaman. Ya, lembut orang dia. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun. Ya, jadi riwayat Imam Tirmizi, ya, wa qawahu al-Bukhari. Ya, jadi hadis ni hadis yang disebut oleh Imam At-Tirmizi dan dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sahih hadis ni. Boleh solat tidak tepat kiblat. Ini untuk menyokong hadis yang tadi. Ya, walaupun ya hadis tadi dhaif, tapi ada hadis-hadis lain yang memperkuatkan dia. Ya, kerana Imam Bukhari ada riwayat hadis ni, Imam Tirmizi pun ada. Ya, tadi Tirmizi juga tapi lemah. Ya, kali ini hadis ni sahih kerana Imam Bukhari kata sahih. Ya, jadi kalau Imam Bukhari yang kata sahih, kena terima Al-Bukhari lah. Ya, sebab dia Amirul Mukminin, ketua ya ulama-ulama dalam bidang hadis ni Imam Al-Bukhari. Kitab dia nombor 1 paling sahih selepas Quran. Kitab yang ditulis oleh manusia yang paling sahih ialah Imam Al-Bukhari punya kitab. Walaupun ada kelemahan sikit-sikit dalam kitab dia, secara umum dianggap yang terbaik. Ya, boleh solat tidak tepat kiblat, solat dengan tidak tepat ke arah kiblat adalah boleh. Mana harus, tak perlu diulang. Ya, selesailah itu cerita dia. Ya. Kemudian 227 sama tuan-tuan. Ini kalau tuan-tuan sembahyang dalam kenderaan, ya, kita dalam kereta api, dalam kapal, ya, dalam feri, ya, ataupun dalam kapal terbang, ya, kita boleh pakai daripada Amir bin Rabi'ah sekali lagi. Ya, dia cerita ya pengalaman dia bersama dengan Nabi. Ya, muka surat 115, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi. Ya, dia kata aku melihat, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yusalli, Nabi sedang solat ala rahilatihi. Nabi sembahyang atas kenderaannya. Rahilah tu merujuk kepada unta biasanya. Ya, sebab Nabi naik unta kan. Unta Nabi yang Nabi naik tu unta jantan ke betina tuan-tuan? Biasa Nabi naik unta jantan ke betina? Jantan ke betina unta Nabi, tuan-tuan? Betina, Ustaz. Betina ya. Sebab apa Haji Hasan? Lebih kuat daripada lelaki. Apa dia? Dia lebih kuat daripada lelaki, Ustaz. Tak ada. Lebih kuat daripada lelaki tak juga ya. Apa sebab Nabi naiknya apa ni unta betina? Siapa tak naik unta jantan? Apa dia punya logik dia tuan-tuan? Pasal apa betina? Boleh minum susu kan? Susu. Macam mana Ji? Boleh minum susu kot. Ada apa Ji? Apa Datuk? Boleh minum susu. Oh, sebab kalau naik unta jantan tak ada susu kan, ya? Bukan tu jawapannya. Ustaz, Sebab apa mungkin kerana kalau naik unta jantan tu nampak unta betina dia kejar pula. Dia berlari pula. Dia berlari. Siapa berlari je? Unta jantan berlari? Jantan tu berlari kejar unta betina. Ya. Dekat-dekat nak betul tu. Unta betina Dekat-dekat lebih betul. jinak dijaga, dikontrol Ustaz. Yang jantan tu liar. Jantan. Oh, jantan liar, ya. Susah nak kontrol. Lagi tuan-tuan, lagi belum begitu tepat lagi ya. Cuba lagi tuan-tuan. Pasal apa? Syirin, pasal apa Syirin? Pasal apa Nabi naik unta jantan? Unta betina, bukan unta jantan? Ustaz, saya dah tulis kat situ Ustaz. Jadi Dah tulis dah. jantan Ya. tu Jadi unta betina ni sebab ya, unta betina duduk depan sekali tuan-tuan. Dan Rasulullah kan depan sekali. Jadi unta jantan dia akan follow unta betina. Ya, tuan-tuan lupa ke? Ya, cerita apa? Nujum 4 belalang, ya. Jangan lupa dia punya cerita tu, ya. Ada satu masalah. Ya, 2 ekor kan, ya. Itik jantan, itik betina, ya. Yang mana jantan, yang mana betina, ya. Yang depan tu lah betina. Yang jantan mengekor daripada belakang, tuan-tuan. Sebab tu kalau Nabi naik unta jantan, ya, payahlah nak kontrol, ya. Unta betina duduk depan sekali. Unta jantan dia akan follow unta betina tu. Ya, itu kaedah dia. Jadi sebab itu Nabi naik unta betina, Al-Qaswa. Ya, Al-Qaswa tu nama salah seekor daripada unta yang Nabi biasa naik. Ketika perang pun Nabi naik Al-Qaswa, ya, ketika pergi haji umrah pun Nabi naik Al-Qaswa. Itu memang ya, Al-Qaswa ni popular tuan-tuan. Ya, dalam kehidupan Nabi, ya. Nabi punya unta. Kerana unta jantan duduk di belakang, unta betina yang duduk di depan. Unta jantan tu dia akan follow je. Sebab Nabi duduk depan sekali, ya. Sebab tu unta betina kena duduk depan. Okey, ya. Dan tak nafilah unta betina boleh mengeluarkan susu, betul lah tu, ya. Itu tak nafi. Tapi penjelasan yang paling tepatnya ialah kerana unta jantan dia akan follow unta betina.
Okey ya. Kita baca satu lagi hadis ni. Macam mana kalau kita duduk di dalam kenderaan, ya. Nabi dulu tak duduk dalam lah. Nabi duduk atas kenderaan, ya, sebab naik unta. Jadi Amir bin Rabi'ah qala, ya, aku melihat Nabi naik, Nabi solat di atas unta, haisu tawajjahat bihi, ya. Nabi ikut arah yang unta tu tadi, ya. Muttafaqun alaihi, hadis ni hadis Bukhari Muslim. Mana tahu perkataan muttafaqun alaihi tu, ya, tuan-tuan boleh gariskan. Ya, wazada al-Bukhari, ya, dan Nabi dan Imam Bukhari menambah, ya, Nabi mengisyaratkan dengan kepalanya dan tidak melakukan seperti itu untuk solat fardu, ya. Jadi maknanya Nabi solat tadi adalah solat sunat, ya. Nabi kalau solat fardu Nabi akan berhenti, ya. Kalau sampai waktu solat fardu Nabi akan berhenti, ya. Nabi solat di atas tanah. Tapi kalau sembahyang sunat, ya, Nabi sembahyang di atas kenderaan. Ya, contoh Nabi solat qabliyah, dah masuk waktu subuh, Nabi solat qabliyah subuh, Nabi sembahyang di atas kenderaan. Tu Nabi lah, cerita Nabi. Ya, bila nak solat berjamaah, maka Nabi turun daripada unta. Ya, dan Nabi mengimamkan solat di atas tanah. Ya, tapi kita naik kapal terbang tak boleh lah, tuan-tuan. Ya, sembahyang sunat ke sembahyang fardu ke kena sembahyang atas kapal terbang. Ya, kita tak boleh arahkan pilot boleh arahkan cap kita. Ya, cap kita nak sembahyang ni, ya. Carilah mana-mana pulau, ya, kita berhenti dan kita solat, betul, ya, kita take off balik, ya. Takkan macam tu, tuan-tuan. Ya, kena sembahyang atas dalam kenderaan lah, ya. Kereta api sama juga macam tu, ya. Ataupun kapal laut, kan, ya. Kita duduk 7 hari 8 hari dalam kapal laut tu, ya. Kita tak docking di mana-mana. So kita sembahyang atas tu lah, ya. Melainkan kita boleh turun, ya. Maknanya waktu subuh kita sembahyang dalam kapal. Tapi untuk Zuhur Asar, sebab kita docking, ya, kita pergi berjalan kat pulau, kita semayang kat pulau tu lah. Ya, Maghrib Isyak kita semayang dalam kapal balik sebab tak ada pilihan. Ya, macam biasa juga, ya. Kita nak naik kapal terbang. Bila kita nak naik, ya, Zuhur dah masuk. Ya, kita akan fly, ya, sebelum daripada Asar. So kita jamak takdim lah. Zuhur dan Asar, ya, di atas darat. Kemudian nanti Maghrib Isyak, ya. Kalau kita boleh lewatkan jamak takhir di hotel lagi bagus. Mana sembahyang di hotel ataupun sembahyang di darat, ya, tu jauh lebih utama daripada sembahyang dalam kenderaan. Tapi kalau tak ada pilihan, kena sembahyang dalam kenderaan lah. Ke arah mana? Kalau kita boleh arah kiblat, ikutlah, ya. Dalam kapal terbang kita boleh tengok dia punya arah, ya. Dia ada dia punya map tu, kita boleh follow. Kalau tak boleh, ke arah mana saja yang kita boleh, ya. Sebab kita punya tempat duduk tak boleh kita nak rotate, tak boleh, ya. Kita kena menghadap situ walaupun dia bukan kiblat, ya. Sah. Kalau kita boleh menghadap kiblat, silakan. Kalau tak boleh, ke mana saja arah, ya, seperti mana tadi, ya, haisu tawajjahat bihi muttafaqun alaihi, ya. Jadi boleh, tak ada masalah. Cuma, ya, yumi'u bi ra'sihi, Nabi bagi isyarat dengan kepala. Walam yakun yasna'u fil maktubah, ya. Maknanya Nabi bagi isyarat mana rukuk macam ni, sujud macam ni, ya, pakai kepala saja, ya, macam orang sakit yang tak boleh bergerak, ya. Dia boleh gerakkan kepala untuk rukuk, ya, dan tunduk sikit lagi untuk sujud, ya. Tetapi mengapa Nabi tak buat masa solat maktubah, solat wajib? Kerana solat wajib Nabi turun, ya. Nabi tak duduk atas unta lagi, ya. Macam kita tak boleh. Jadi macam mana kita nak buat? Kita pakai macam Nabi buat jugalah. Macam Nabi solat sunat tu, ya. Kita rukuk sikit, sujud bawah lagi, ya, untuk dibezakan antara rukuk dan sujud. Dan kita sembahyang duduk, ya, dengan syarat kita ada wuduk. Sebelum naik kapal terbang, tuan-tuan ambil wuduk siap-siap lah. Ya, make sure lah wuduk tu tak batal, tunggulah sekejap. Ya, lepas solat, clear lah, tuan-tuan. Ya. Jadi kalau kita tak ada wuduk, tu payah sikit lah nak ambil wuduk dalam toilet, tuan-tuan tahulah bukan senang. Ya, tapi macam tadilah, ya, kalau dengan ustaz, biasa kita akan arahkan jamaah untuk ambil wuduk siap-siap. Ya, kita bagi tahu insya-Allah setengah jam kita take off, ya, kita masuk waktu solat. Kita jaga-jagalah setengah jam tu, jangan sampai batal, jangan kentut dulu. Ya, lepas pada solat, selesai masalah. Ya, untuk Zuhur dan Asar, ya, ataupun Maghrib dan Isyak. Macam itulah cerita dia. Okey, tuan-tuan, ya, kita berada di penghujung Bukhari dan Muslim, ya. Hadis ini hadis yang sahih. Imam Bukhari menambah, ya, baginda mengisyaratkan dengan kepalanya. Ya, mengisyaratkan kepala tu untuk membezakan antara rukuk dan sujud. Ya, dia tidak melakukan seperti itu untuk solat-solat fardu, kerana solat fardu Nabi buat di atas tanah. Ya. Orang yang sedang berkenderaan boleh solat menghadap ke arah mana saja sesuai arah jalannya kenderaan.
Ya, kalau kita dalam perjalanan balik kan. Kalau kita dalam perjalanan menuju ke Mekah tak ada masalah. Ya, sebab kita akan turun di Jeddah. So memang kita menghadap kiblat. Tapi dalam perjalanan pulang daripada Jeddah atau Madinah menuju ke Kuala Lumpur, kita membelakangi kiblat. Macam mana? Kalau boleh pusing, pusinglah. Kalau boleh, kalau tak boleh, hadap saja ke mana arah pun. Ya, jadi itu dia punya apa? Dia punya penyelesaian. Solat dalam keadaan sah, ya, dalam kenderaan adalah sah walaupun tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap sesuai arah kenderaan berjalan. Ikutlah, tuan-tuan. Selesailah perbincangan kita pada hari ni. Ada apa-apa? Silakan. Sebelum kita berhenti, ya, kita berhenti pada 227, ya. InsyaAllah akan datang kita sambung 228 hadis. Ada apa, tuan-tuan? Silakan. Ada apa? Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Ini sebenarnya tidak bersangkut dengan apa yang kita bincang hari ini, tentang tadi. Pasal apa tu jadual hari ini kita menyentuh pasal solat Jumaat. Jadi tadi saya just go through sikit-sikit hadis yang ada pada depan tu. Jadi saya muskil sikit pada muka surat 238. Solat Jumaat. Aha. Pasal benda ni hari-hari buat ni. Pasal hari-hari buat ni. Hadis 485. Yang mengatakan bahawa kita 85. Sekejap. Nak cari tu. 485. Muka surat 238. Okey. Dia kata pasal semayang yang tidak boleh kami menyambung satu solat dengan satu solat lain sebelum kamu berkata-kata atau kamu pindah tempat. Kalau tengok hukum dia kata menyambung solat wajib dengan solat sunnah pada satu tempat adalah haram. Menyambung solat wajib dengan solat sunnah pada satu tempat adalah haram. Ini ya, dia bukan haram, ya. Sebab hukumnya ada dua. Satu haram, satu makruh. Ya, jadi kita biasa mengambil pendekatan makruh, tapi jangan buatlah. Sebab itulah kita kena bezakan, maksudnya pindah tempat ataupun kita zikir sekejap. Itu beza dia. Maknanya habis solat fardu, solat Jumaat kan? Selesai, tempat tu penuh. Jadi macam kita tak boleh nak pindah tempat sebab orang tak bergerak lagi. Jadi apa kita buat? Kita zikir, ya, astagfirullah 3 kali paling kurang. Ya, astagfirullah 3 kali, paling kurang baca ayatul kursi ke. Kemudian kita boleh bangun, duduk di tempat yang sama juga. Berdiri di tempat yang sama, kita buat solat ba'diyah Jumaat boleh. Ya, kalau zuhur pun boleh, ya. Selesai solat zuhur tapi orang penuh, kita nak bergerak tak boleh. Kita sembahyang saja ba'diyah zuhur di tempat yang sama. Tetapi mesti dipisahkan dengan zikir. Paling kurang istighfar 3 kali, paling kurang. Ya, untuk memutuskan, ya, apa kita panggil di antara solat fardu dengan solat sunat. Ya, kalau kita boleh pindah lebih baik. Ya, jadi bukanlah maknanya kalau kita sambung tu dia jadi haram, mana berdosa dah, ya. Dia jatuh pada hukum makruh. Tapi makruh mesti dielakkanlah. Ya, dengan cara kita berzikir walaupun dengan tiga astagfirullah pun sudah memadai. Boleh, ya? Terima kasih Ustaz. Ya. Ada lain? Ustaz, kalau sunat dengan sunat pun macam tu juga ke Ustaz? Sunat dengan sunat tak? Ya. Tapi kalau wajib dengan sunat macam tu, ya. Kalau tak ada pilihan, kita bezakan saja, ya. Maksudnya macam duha kan, kita nak buat solat duha 2 rakaat, ya. Yang bagus kita boleh berzikir sikit, doa. Sebab di hujung solat kan kita doa. Kemudian sambung lagi 2 rakaat, kita doa lagi. Ya, kita zikir lagi. Macam itulah, ya. Itu lebih baik, ya. Tapi kalau sambung boleh tak? Boleh. Cuma macam tadilah. Sebab dalam hadis ni sebut, ya, solat fardu, ya, solat menyambung solat wajib muka surat 3239 dengan solat sunat, ya. Dengan solat sunat tu, ya, bukan sunnah. Ya, betulkan balik. Ya, buku ni dia ada sedikit kekeliruan. Menyambung solat wajib tu solat Jumaat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dengan solat sunat. Solat sunat tu makna solat qabliyah dan ba'diyah. Ya. Pada satu tempat, ya, mana tempat yang sama adalah makruh hukum dia. Ya, haram ni hukum yang, ya, yang lebih ketat lah, ya. Tapi kita biasa mengambil pandangan makruh lah, ya. Memang ada yang mengatakan dalam Hambali tu berat sikit, tuan-tuan, ya. Jadi kebanyakan hukum yang kita tengok, ya, kita meletakkan pada tahap makruh saja, ya. Makruh, ya. Kebanyakan ulama kata makruh. Tapi macam tadilah, untuk mengelakkan makruh kita zikirlah tadi. Sebab kita nak bergerak tempat lain tak boleh, ya. Orang masih penuh, ya. Memang orang penuh, ya. Macam mana nak bergerak? Tak boleh. Kita pula nak cepat.
Ya, boleh tak kita sembahyang di tempat yang sama, tempat kita sembahyang fardu tadi? Boleh. Dengan dibezakan sikit. Bezakan dengan apa? Zikir lah tadi. Ya, jadi jangan apa kita panggil? Jangan nampak macam bersambung. Seolah-olah ya, sembahyang Jumaat tu dengan sembahyang sunat tu bersambung, kan tak bersambung. Macam mana cara nak bezakan? Berpindah tempat kalau boleh, kalau tidak dengan berzikir ya, untuk menunjukkan bahawasanya solat fardu sudah selesai. Itu cara dia. Okey, boleh tuan-tuan? Kalau tak ada apa ya, sampai situlah. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan ya dan soalan yang dikemukakan ya. Haji Mat Syah, ada apa sebelum tutup? Silakan. Tak ada apa. Terima kasih atas perhatian. Ya, sama-sama. Ya, minggu depan kita balik kepada Quran. Akhlak ya. Tadabbur Al-Quran. Tadabbur minggu depan. Tadabbur ke akhlak? Tadabbur bukan minggu lepas apa kita buat tuan-tuan? Minggu lepas akhlak kan? Minggu lepas apa ni? Tadabbur kan? Last week dah tadabbur. Minggu depan akhlak apa? Maaf. Buku akhlak. Maaf. Betul. Okey ya. Nanti Haji akan bagi apa nak? Saya umumkanlah. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, Haji Mat Syah, Haji Nazri, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Nazri. Bukan cuik apa